Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pada malam ini marilah kita sambung hadis berkenaan dengan bab al-muraqabah. Hadis yang seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas, bukan ni perkataan Anas, perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Bukan kata-kata Nabi ni, hadis mauquf, hadis yang disandorkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Anas mengatakan, Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, mana Anas ni, sahabat Nabi ni, Anas bin Malik ni adalah dia mati lambat. 90 tahun baru meninggal dunia. Ada Anas bin Malik ni dia jadi khodam Nabi. Mana mak dia bila Nabi berhijrah ke Madinah, mak dia bawa lalu Anas bin Malik ni bawa pergi jumpa Nabi, minta Nabi ambil Anas ni sebagai khodam. Sebagai khodam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerimalah. Nabi menerima Anas, sebab itulah Anas banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia hidup lama. Anas bin Malik kata, sesungguhnya kamu pasti melakukan pelbagai amalan. Innakum lata'maluna amalan hiya adakku fi a'yunikum minas sya'ri inna kunna lana'udduha ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Anas kata, sesungguhnya kamu pasti melakukan pelbagai amalan yang diremehkan sebab dianggap dosa-dosa kecil sahaja. Yang amalan-amalan itu adalah lebih halus, yakni lebih kecil menurut pandangan mata kalian daripada sehelai rambut. Mana pada zaman sekarang, zaman Anas kabur, mereka memandang remeh dosa-dosa tersebut, menganggapnya sangat ringan dan kecil, seolah-olah tidak ada apa-apa. Lebih ringan daripada sehelai rambut, yang anggap dosa ringanlah, padahal dosa itu lebih besar. Di sisi sahabat, dosa itu lebih besar. Mana di sisi orang tu, dosa tu ringan, tak rasa apa-apa orang yang melakukan dosa itu. Mana Nabi Anas kabur, padahal kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya tergolong dalam dosa-dosa yang merosakkan, yang menyebabkan kecelakaan dan kesengsaraan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Mana ulama mengatakan mana keadaan pada zaman sahabat pun sudah berubah dah. Keadaan berubah dan keadaan manusia juga telah berubah. Mana ulama kata mereka mula meremeh-remehkan perkara besar. Perkara-perkara yang besar yang dahulu dianggap penting dan serius pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sahabat anggap tak penting pada zaman Nabi, seperti solat berjemaah. Pada zaman sekarang kita tengok orang lalai daripada bersembahyang jemaah. Jemaah ni pada kifayah. Kalau tinggal semua jadi dosa ya. Mana kena buat seorang anak kampung kena buat seperti azan pada kifayah syiar. Mana orang Islam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diperintah oleh Nabi nak pergi serang kampung tu, sahabat Nabi tak serang, lalu dia cek dulu ada azan tu, ada orang tunda sembahyang tu. Kalau orang tu tak ada menunaikan solat, maka kampung tidak ada syiar, tak ada lambang mana kampung tu kafir.
orang pi, tak ada orang sembahyang, tak ada orang puasa, maka kampung tu patut dikena serang. Sebelum nak melancarkan serang, sahabat Nabi sendiri dulu. Yang pertama, cek sembahyang dulu. Kampung tu sembahyang jemaah tu, azan tu. Azan ni merupakan syiar lambang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak kabur zaman sekarang ambil ramai time. Itu zaman sahabat, bukan zaman sekarang ni. Zaman sekarang anak kabur ambil ramai time, dok sembahyang, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang sembahyang berjemaah, kadang-kadang bersembahyang bersendirian. Dan ulama mengatakan zaman begitu juga zaman sekarang, zaman moden sekarang. Kadang-kadang tu mengambil remeh-temeh dalam bab sembahyang. Ada kali sembahyang, kadang-kadang ada kalanya sembahyang dalam waktu, ada kalanya sembahyang, ada kali melengah-lengahkan sembahyang. Dari mana melengah-lengahkan sembahyang? Habis waktu baru sembahyang. Nabi SAW sebut di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka wail bagi orang yang sembahyang. Orang yang alladzina hum, orang yang lalai daripada menunaikan. Orang yang lalai daripada menunaikan solat. Yang lalai mana? Orang yang ulama mengatakan maksud lalai daripada menunaikan solat ni ialah orang yang melewatkan solat daripada waktu ni. Habis sembahyang baru nak membayar garik. Habis masuk isyak dah baru nak membayar garik. Nak masuk isyak panjang, Allah Ta'ala beri masa isyak panjang, subuh baru nak membayar. Subuh baru nak membayar isyak. Itu lalai daripada menunaikan solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lalai dalam sembahyang. Lalai dalam sembahyang kurang pahala. Kadang-kadang Allah Ta'ala dalam dalam sembahyang banyak orang lalai dalam sembahyang, teringat benda ni, teringat benda ni. Mana lalai daripada menunaikan solat, melewatkan solat daripada waktu dia. Maka Allah Ta'ala sebut neraka way bagi orang yang sembahyang yang macam tu. Tak kira lah orang pergi sopi, orang tak sembahyang terus lagi teruk. Dosanya di sisi Allah Ta'ala, tak sembahyang terus. Allah Ta'ala sebut dalam hadis, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dalam keadaan sengaja, sesungguhnya telah kafir terang-terangan. Itu dalam hadis Nabi, tapi ada ulama tafsir. Mazhab Syafi'i kata tak kafir yang dimaksudkan dalam hadis ni bukan kufur. Bukan kufur yang mengeluarkan daripada Islam. Kufur nikmat. Tidak berterima kasih di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri rezeki banyak, rezeki kesihatan, rezeki duit banyak, harta banyak, rumah besar, kata banyak, tapi dok sembahyang, maka orang tu telah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Ahmad orang dok sembahyang jadi kafir. Sebab berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata kafir, Imam Ahmad kata orang yang tinggal sembahyang dalam keadaan sengaja, maka sesungguhnya telah kafir terang-terangan. Kalau tak ada perbezaan baru, ana ramai orang dok sembahyang zaman sekarang ni. Ramai sangat orang dok sembahyang di shopping, kemudian ralik dengan shopping sampai tertinggal solat yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Lain-lain dok ingat sungguh. Mana yang dak ingat sungguh dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Yang dak ingat sungguh seperti di tengah buat kerja. Ralik buat kerja, dia dak sedar. Memang dia dak ingat sungguh, dia dak sembahyang. Dak ingat sungguh bahawa diri dia dak sembahyang. Maka bila dia ingat, dia sudah kerja, lepas tu dia ingat, aku dak sembahyang lagi ni. Maka Nabi sebut falyusalliha, maka hendaklah dia sembahyang apabila dia. Itu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mai tengah-tengah buat kerja, tengah-tengah sapi, ingat dah dak sembahyang. Ingat dah bahawa dia dak sembahyang. Kali ke sapi lagi, kali buat kerja lagi, maka orang tu telah melakukan dosa yang besar di sisi Allah Taala sebab dia melewatkan solat daripada waktunya. Dan ulama mengatakan bahkan manusia pada zaman sekarang, dalam mensyarahkan kata anda ni, bahkan pada manusia pada zaman sekarang ni bukan sahaja meremehkan solat. Kita baca dah, mana begitu juga zaman sekarang ni semua perbuatan ini dianggap remeh dan ringan oleh sebahagian orang. Dalam bab sembahyang seorang diri, dalam bab sembahyang di luar waktu sembahyang,
orang anggap remeh-temeh, orang anggap itu merupakan dosa yang kecil. Di sisi sahabat itu merupakan dosa yang besar, dosa yang menyebabkan kecelakaan, celaka orang yang melewat-lewatkan solat daripada waktunya neraka. Allah Taala kata. Tetapi ulama kata begitu juga zaman sekarang tu dalam bab sembahyang. Begitu juga zaman sekarang orang ambil remeh-temeh cakap pelawak. Cakap pelawak antara dosa yang sangat besar di sisi Allah Taala. Tapi zaman sekarang boleh ambil remeh-temeh, bercakap pelawak dengan orang, bercakap dusta dengan orang. Antaranya bercakap dusta nak suruh orang suka. Banyak zaman sekarang cakap pelawak nak suruh orang tu suka je, kurang je. Tapi cakap nak suruh orang ketawa saja. Nabi sebut dalam hadis, wailum liman haddasa fakazaba liyudhika bihil qaum. Neraka, celakalah bagi orang yang bercakap lalu berdusta. Tujuan apa? Tujuan nak suruh orang suka, nak suruh orang ketawa. Nabi kata celaka. Wailul lahu summa wailul lahu. Celaka bagi orang ni, celaka bagi. Tapi dianggap oleh orang zaman sekarang perkara tu benda ringan, benda remeh-temeh, benda tak ada apa-apa. Padahal Nabi kata orang yang cakap pelawak adalah celaka bagi orang tu, orang yang cakap pelawak. Dan dalam bab tu, dalam bab cakap pelawak dalam nak suruh orang suka. Dan ulama mengatakan antara perkara yang termasuk juga ialah berdusta. Ulama kata kadang-kadang dia berdusta dalam perkara yang lebih besar. Waktu kurang sikit lah. Tapi Nabi kata celaka dah. Kurang sikit kalau Nabi kata celaka dah. Mana orang ni dia berdusta dalam perkara yang lebih besar. Seperti apa dia? Seperti menafikan hak orang lain. Menafikan orang lain, dia ada hutang dengan orang. Bila orang minta hutang dengan dia, aku mana ada hutang denganmu. Wallahi wa billahi aku dah ada hutang denganmu. Itu merupakan pendustaan yang paling teruk dosanya di sisi Allah Taala. Membawa kemurkaan Allah Taala sebab dia ambil hak orang. Mana dia dah lah mana Allah Taala suruh jangan berdusta, Allah Taala larang jangan berdusta. Tiba-tiba dia berdusta, dia telah langgar hak Allah Taala, dia tidak tunaikan hak Allah Taala. Tu yang pertama. Kemudian dia tidak tunaikan mana hak manusia, kena bayar, kena bagi duit orang, kena bayar hutang orang. Tiba-tiba dia menafikan hak orang. Maka orang itu telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Taala. Bahkan disebut dalam hadis kalau orang tu tak bayar hutang sebagai contoh. Disebut di dalam hadis Nabi SAW pada hari kiamat. Nabi tanya para sahabat, atadruna manil muflis? Adakah kamu tahu siapa yang bankrupt? Nabi tanya para sahabat. Lalu sahabat kata orang yang bankrupt ni ialah orang yang tidak ada duit, yang tidak ada dinar, tu yang tidak ada dirham. Tu definisi orang yang bankrupt di kalangan kami wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata orang yang bankrupt ni ialah bukan macam definisi yang bukan macam yang kamu kata ni. Orang yang bankrupt ni ialah orang yang datang pada hari kiamat kelak. Dalam membawa dia datang pada hari kiamat kelak, bukan datang saja, bukan mari saja. Dia membawa amalan yang banyak. Amalan solat, amalan zakat, amalan kebajikan ni. Tetapi silap dia atas dunia dia memaki orang. Syatama hadza wa akala mala hadza, dan dia makan harta orang ni. Makan harta orang dengan secara batil. Hutang orang tak bayar. Orang minta hutang, dia kata aku tak ada hutang denganmu Mana ada hutangmu? Siap bersumpah lagi tak ada hutang. Makan harta orang dengan secara batil. Wa akala mala hadza. Lalu Nabi kata fayati min had, lalu Nabi kata maka orang ni dia beri kebaikan. Mana bila sampai akhirat kalau tuan dia tak marah, mana atas tuan dia lah. Memang tuan dia tak marah, payah nak marah pada akhirat. Semuanya mengharapkan pahala. Nak masuk syurga, nak mengharapkan pahala. Tiba-tiba ada orang sakut paut dengannya, ada orang hutang tak bayar atas dunia, macam-macam. Maka akan dituntut dengan orang tu. Lalu orang yang buat zalim ni beri kepada kebaikan kepada orang ni. Ambil kebaikan sembahyang, beri kebaikan solat.
kebaikan zakat, kebaikan haji, kebaikan sedekah, pahala sedekah bagi habis. Habis Nabi kata beri kepada orang yang dia buat zalimi di atas dunia. Lalu dosa di Nabi kata dosa dia masih ada lagi. Beri belakang dah pahala kepada orang tu. Tapi dosa dia dah settle lagi dengan orang tu. Dah habis lagi dengan orang yang dia buat zalim. Banyak sangat dia buat dosa dengan orang tu. Lalu Nabi kata dia ambil dak settle lagi, dak lepas lagi. Walaupun habis pahala dak lepas lagi. Caranya ialah dia ambil dosa orang yang dizalimi. Ambil dosa orang tu dimuatkan ke atas orang zalim. Orang zalim pikul dosa orang tu. Pikul dosa orang tu, muat dosa orang tu sehingga habis settle dosa di atas dunia dengan orang tu. Pikul dosa orang tu kemudian dihomba orang tu dalam neraka. Sekadar dosa yang dia buat. Mana kadar dosa yang dia buat atas dunia. Kadar ni dia humban dalam neraka, bukan dak kekal dalam neraka, tapi dak tahulah berapa ratus ribu tahun dalam neraka. Sebab dia masih Islam, dia masih ada iman, dia dak kekal dalam neraka. Tapi nak kabarnya sehari akhirat ni bukan sehari atas dunia. Sehari atas dunia kejap aja. Sehari di hari akhirat 50,000 tahun. Mana sehari di hari akhirat, mana sehari atas dunia sekejap je. Kita dengung buat kerja sikit, nak cari dah. Tu sehari di hari akhirat. Mana tak tahulah 100 hari ke 200 hari ke dak neraka, habis baru masuk syurga Allah Taala. Tu balik kepada orang yang ambil hak orang, menafikan hak orang lain di atas dunia, ataupun bersumpah dibawa depan hakim. Dia ambil duit orang, lalu orang ni dak cari, lalu orang ni dak ambil bayar hutang, lalu dibawakan kes ke mahkamah. Tiba-tiba dia bersumpah depan hakim, sumpah palsu bahawa aku tak ada ambil hak orang ni, tak ada ambil. Sumpah palsu bahawa padahal dia ambil hak orang ni. Dia ambil orang ni, maka orang ni telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakim pun kalau dia dak ukur dengan cara benar, hakim Nabi sebut di dalam hadis al-qudatu salasah. Hakim tu ada 3 jenis Nabi sebut. Qadin fil jannah wa qadiyani fil nar. Satu hakim dalam syurga dan kabur. 2 hakim dalam neraka. Hakim yang pertama, hakim yang tahu perkara yang benar, lalu dia menghukum dengan benar. Dia tahu benda tu benar, dia tahu orang tu dak buat silap. Dia menghukum dengan benar, dengan sungguh-sungguh, bahawa dia membebaskan orang tu daripada tersangkut dalam jail lah, daripada dalam wakaf. Mana orang tu dak silap sungguh, dia membebaskan. Kemudian hakim yang tahu perkara yang benar. Hakim yang tahu perkara benar, orang ni ambil duit orang ni, ada kecek, ada bahan ambil duit orang, ambil tanah orang, tapi dia menghukum dengan tidak benar. Hukum dengan tidak benar. Oh, ni dah ambil mana ada. Oh, ni ambil hartamu, mana ada ambil tanahmu. Menghukum dengan tidak benar, padahal dia tahu bahawa orang tu salah sungguh, tak betul sungguh. Maka Nabi kata hakim tu masuk neraka. Yang ketiga Nabi kata hakim yang tak tahu perkara benar, jahil dalam perkara agama, tapi galak nak jadi hakim. Orang lain jadi hakim tapi tak tahu jadi hakim juga, dan dia menghukum dengan tidak benar dia, hukum dengan jahil dia, sembrono dia. Oleh kerana orang tu adik-beradik aku hukum lepas dia, aku bebaskan dia, maka orang ni hakim ni masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main jadi hakim ni, akan disoal oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dan Nabi sebut, ulama mengatakan, dan begitu banyak lagi perkara lain yang para sahabat dahulu anggap sebagai dosa-dosa besar yang membinasakan, tetapi kini manusia melihatnya sebagai perkara yang lebih halus, yang tak penting mana, yang lebih halus daripada selai rambut. Selai rambut halus dah. Wah, ni
Orang menganggap perkara tu lebih halus lagi, dak remeh-remeh lagi daripada sehelai rambut yang amat remeh dan kecil. Mana inilah semua yang berlaku kerana ulama mengatakan semakin kuat iman seseorang, semakin besar dan berat dosa itu pada pandangan. Bila orang tu kuat iman, bila orang tu kuat iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia ada melakukan satu dosa, walaupun ada buat satu dosa, walaupun dosa tu kecil, dia menganggap pada pandangan dia dosa tu sangat besar, dia rasa sangat bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab dia melakukan dosa itu tu. Orang yang kuat iman dia kepada Allah Taala. Kalau orang tu iman lemah, dia bila dia buat sesuatu dosa, dia anggap dosa tu remeh-remeh je, sikit je aku buat dosa ni, dosa ambil, dosa dak memayang, dosa curi harta orang, curi 10 sen 2 sen ke, ambil remeh-remeh, tidak ada apa-apa. Kalau sebab apa? Sebab iman dia lemah. Iman ni lemah, tak kuat ke, mana dak lemah iman menyebabkan rasa dak berasa apa-apa, dalam terhadap dosa yang dia buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana antaranya bila iman lemah, maka dia akan menjadi lalai dan malah terhadap kewajipan agama. Antara sembahyang, malah nak sembahyang bila iman lemah, malah nak puasa, malah nak menunaikan ibadat kepada Allah, malah nak menunaikan apa-apa ibadat yang wajib terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila iman lemah, dan langsung tidak peduli kerana kelemahan iman dalam dirinya. Itu sahabat Nabi SAW itu cerita zaman Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Zaman sekarang dah tahulah, banyak lagi lah perkara yang berlaku zaman sekarang. Kemudian ulama kata, di antara pengajaran hadis ni, ulama kata menganggap remeh-temeh terhadap dosa menunjukkan minimumnya rasa takut, menunjukkan rasa sikitnya dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini termasuk antara tanda-tanda kemunafikan. Sebaliknya, bagi orang-orang yang menganggapnya besar, yang menganggap dosa yang dilakukannya besar, maka hal tersebut menunjukkan kesempurnaan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan rasa Allah Taala dan rasa dalam diri dia Allah Taala sentiasa memerhati, mengawasi apa yang dia buat di atas dunia. Bila iman dia rasa sempurna, bila iman dia sempurna, dia akan mari rasa takut kepada Allah Taala, dan dia mari rasa dalam diri dia ni rasa diperhatikan, diawasi, diawasi, ditengok oleh Allah Taala, diperhatikan oleh Allah sedetik, sesaat pun. Mana tu orang iman yang sempurna. Tak tahu iman sempurna gitulah, kita tak boleh tengok iman orang. Mana Allah Taala yang tahu. Allah Taala yang tahu iman orang ni setakat ni, iman orang ni sempurna tak. Iman orang ni lemah, iman orang ni lemah ataupun kuat, iman orang ni kuat ataupun lemah, Allah Taala yang Maha mengetahui. Kemudian ulama mengatakan pemahaman para sahabat terhadap kitabullah dan sunnah Nabi SAW mempunyai kedudukan yang mulia kerana dia merupakan jalan hidup bagi orang-orang mukmin. Sesiapa yang mengikuti jalan mereka pasti akan selamat, sedangkan sesiapa yang menyimpang dan dari jalan mereka pasti akan binasa. Di antara syarah kepada hadis ini, hadis yang seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah kata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yugha wa ghayratullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhum, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala cemburu. Kecemburuan Allah Taala adalah dengan sebab seseorang itu melakukan apa yang Allah Taala haramkan ke atasnya. Ini hadis mutasyabih, hadis yang mana kita suruh kepada Allah Taala cemburu yang macam mana. Tapi ulama khalaf mentafsirkan maksudnya Allah Taala melarang manusia daripada Allah Taala murka, Allah Taala tak berahi orang yang melakukan, manusia yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama sebut antaranya, ulama sebut maksud cemburu tu Allah Taala murka atau tidak redha apabila hamba-Nya melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama salah surah kepada Allah Taala. Surah apakah maksud cemburu? Tidak, mana Allah Taala yang Maha mengetahui apa dia maksud cemburu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama kata, hadis ni menghendaki kita membenci, menjauhi dan memelihara diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kerana ulama kata sesungguhnya perkara-perkara tersebut bila kita buat, bila kita lakukan, boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila mendapat kemurkaan Allah Taala, akhirnya masuk neraka lah. Akhirnya masuk neraka bila Allah Taala dah ampun. Kalau Allah Taala ampun, Allah Taala masuk di dalam syurga. Allah Taala kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Taala tidak mengampun dosa syirik. Dosa syirik benda Allah Taala dah ampun, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan Allah Taala mengampun. Bila Allah Taala ampun, Allah Taala tak murka. Sesungguhnya Allah Taala mengampun bagi sesiapa yang dikehendaki. Bila Allah Taala ampun, masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala dah ampun, masuk neraka dululah. Masuk neraka dulu, diseksa neraka dulu, kemudian baru boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Nabi sebut, ulama dalam mensyarahkan hadis ini kita kena benci dan kita kena jauhi perkara-perkara yang Allah Taala larang. Antaranya larangan zina. Allah Taala larang berzina. Jangan berzina. Hatta Allah Taala sebut bukan dilarang berzina saja. Allah Taala larang wala taqrabuz zina, dan jangan kamu menghampiri zina. Itu perkara yang dimurkai oleh Allah Taala. Kita kena benci, kita kena tinggal. Bila kita buat, Allah Taala murka selalu. Mana jangan kamu menghampiri zina, apatah lagi nak berzina, menghampiri kepada zina pun tak boleh. Apa dia? Berkhalwat. Duduk di antara lelaki dan perempuan di dalam satu tempat yang tak ada orang, dalam bilik. Itu perkara yang menyebabkan berlakunya zina. Ataupun perempuan yang memakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian, ya, perkara yang menyebabkan jadi zina gitulah. Perempuan yang makan wangian, bila tak ada, mana menyebabkan orang tergoda. Orang tergoda, lelaki tergoda dengan perempuan tu, dengan wanita tu, dengan sebab perempuan memakai wangian. Antaranya ialah antara perkara yang menyebabkan berlaku zina, perempuan memakai pakaian yang seksi, yang menampakkan bentuk tubuh. Itu menyebabkan perkara yang menyebabkan berlaku zina. Allah Ta'ala sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Dan hampir zina, jangan menghampiri zina itu seperti macam yang saya sebut tadilah. Kemudian kalau orang berzina juga, kalau berzina Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala murka selagi tidak dihukum selagi tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala atas dunia. Kalau dia ada buat dosa dah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala
dia akan diazab oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat lah. Manakala Allah Ta'ala ampun, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala dah ampun, dia azab dalam neraka buat sementara waktu. Tu dalam mana hadis ni apa gitu lah. Allah Ta'ala cemburu, Allah Ta'ala mana kita kena Allah Ta'ala mana orang tu buat perkara mana Allah Ta'ala murka ataupun tidak redha apabila hambanya melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan antara pengajaran hadis ni ulama kata seorang hamba berkewajipan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Apa bentuk kemaksiatan lah? Antaranya zina, mencuri, merampok, apa lagi? Menderhakai bapa. Bukan setakat berzina, menderhakai kepada ibu bapa adalah perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita kena buat baik kepada ibu bapa. Tanggungjawab anak terhadap mak ayah kena buat baik, kena jalankan tanggungjawab. Kalau kita tidak jalan tanggungjawab, kita derhaka, kita telah menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada kita. Kerana ulama mengatakan kerana kemaksiatan dapat menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala membenci kekufuran, kefasikan. Fasik ni orang yang melakukan dosa besar lah. Fasik ni ulama mengatakan al-khuruju 'anit ta'ah, keluar daripada mentaati Allah Ta'ala. Mana orang yang buat perkara dosa besar, melakukan zina, dok semayang, dok puasa, dan macam-macam perkara fasik, maka orang Allah Ta'ala benci kefasikan dan kemaksiatan. Kita hendaklah ulama mengatakan kita hendaklah segera bertaubat apabila melakukan dosa dan maksiat. Bila kita ada buat dosa kepada Allah Ta'ala, ada buat maksiat kepada Allah Ta'ala di dunia, kita kena taubat kepada Allah Ta'ala, minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana minta keampunan sungguh-sungguh. Jangan kita menangguh-nangguhkan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada buat dosa dah, tapi kita buat tangguh-tangguh. Esoklah taubat, lusalah taubat. Mana tangguh-tangguh? Jangan, sebab kita tak tahu ajal kita bila, mati kita bila. Boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh jadi 3 hari minggu lepas ni ke. Maka ulama mengatakan wajib seseorang itu menyegerakan taubat. Mana taubat ni terbuka daripada mana sehingga nyawa sampai ke kerongkong. Mana pintu taubat luah, sampai nyawa sampai ke kerongkong. Apabila nyawa sampai ke kerongkong, habis dah taubat. Dah taubat dah. Taubat, kalau taubat masa tu, Allah Ta'ala tak terima dah taubat pada masa tu. Nampak dah benda depan, nyawa nak sampai ke kerongkong, nampak dah benda yang berlaku pada masa akan datang. Mana nampak dah azab, sama ada dia kena neraka ataupun ke syurga, nampak dah pada masa tu, baru nak taubat, Allah Ta'ala tak terima dah. Tak terima dah pada masa tu. Kemudian ketika matahari terbit dari arah barat, bila matahari terbit dari arah barat, kalau orang tu baru nak taubat. Dulu dak taubat, dulu dak minta ampun dengan Allah Ta'ala, dulu dak sembahyang, Allah Ta'ala dak terima dah apa-apa kebajikan. Hatta sebelum dia duduk sedekah, masa terbit matahari dari arah barat baru sedekah, tak ada manfaat sikit. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, tak ada manfaat sikit, tak ada guna sikit sedekah yang membuat pada matahari terbit dari arah barat. Sebelum matahari terbit dari arah barat ni, kita kena buat kebajikan. Sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, kita kena buat kebajikan, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian itu di antara pengajaran hadis ini. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis ni panjang sikit, kalau kita dah baca habis. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna salasata min bani Israil. Kalau dah kita baca dengan faham Aisyah itu berarti baca dengan faham. Ini cerita tentang kisah Bani Israil, 3 orang daripada kalangan Bani Israil. Yang pertama seorang kusta, seorang botok, dan seorang lagi buta. Allah Ta'ala hendak menguji mereka. Ta'ala hendak uji mereka, oleh itu Nabi sebut dalam hadis ni, oleh itu dia mengiring kepada mereka seorang malaikat.
Allah Ta'ala utus seorang malaikat pergi kat 3 orang. Malaikat itu pergi kepada orang kusta seraya bertanya, apakah yang paling kamu sukai? Kenapa yang kamu paling suka sekali? Orang kusta itu menjawab, warna yang baik, kulit yang cantik. Mana kulit dia uduh, kusta kulit dia uduh, dia minta daripada malaikat nak warna yang baik, kulit yang cantik, dan hilangnya daripada diriku apa yang membuatkan aku jijik bagi orang lain. Hilang supaya orang tak jijik dengan aku, supaya orang mendekati aku. Dia minta dengan malaikat, dia minta. Mana pada hakikat ilmu tuluknya Allah Ta'ala yang bagi, Allah Ta'ala yang sebab Allah Ta'ala suruh malaikat pergi. Maksud Allah Ta'ala suruh malaikat pergi uji dia. Malaikat itu lalu mengusapnya. Malaikat usap tubuh dia sehingga hilanglah kekotoran daripada dirinya. Mana atas izin Allah Ta'ala, bila malaikat usap habis hilang, kekotoran penyakit kusta dia habis hilang, disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Dan dia pun diberikan warna yang baik dan kulit yang cantik. Malaikat itu kemudian bertanya lagi, selepas diberikan tubuh badan dia warna comel belaka, tubuh badan tidak ada penyakit kusta dah, kulit yang comel, kulit yang cantik. Malaikat tanya pula sekali lagi, apakah jenis harta yang paling kamu sukai? Kenapa jenis harta yang kamu suka sekali? Lalu orang kusta itu menjawab, unta. Dia minta paling tinggi sekali pada zaman tu. Ada paling mahal sekali unta lah. Lalu atau dia menjawab, ni khilaf perawi mengatakan, ataupun dia menjawab lembu. Ni keraguan perawi lah. Mana perawi ni dengar daripada tok guru dia, unta ataupun lembu. Dia syok, dia mari ragu-ragu, dia sebut dua-dua, unta ataupun lembu. Kemudian kerana perawi ragu tentang hal ini, dan yang lebih sahih ialah unta. Paling sahih kali unta, ulama khabar. Lalu dia diberikan seekor unta yang sedang bunting. Malaikat itu pun berkata, semoga Allah Ta'ala memberkatimu melalui unta ini. Selepas beri unta, malaikat doa pula kepada orang ni, supaya Allah Ta'ala memberkati dia melalui unta ni. Selanjutnya Nabi sebut, malaikat itu pergi kepada orang yang berkepala botok seraya bertanya, botok penyakit ni, bukan botok penyakit asal, penyakit. Apakah yang paling kamu sukai? Lalu orang botok itu menjawab, rambut yang cantik, nak rambut yang comel, dan hilanglah hilangnya daripada diriku apa yang membuatkan aku jijik bagi orang lain. Nak suruh orang lain nak berjijik dengan aku, nak suruh orang mendekati aku. Lama ni orang jijik dengan aku, orang nak mendekat dengan aku sebab aku botok. Lalu malaikat itu lalu mengusap kepala orang botok ni, sehingga hilanglah kekotoran daripada dirinya, dan dia pun diberikan rambut yang cantik. Malaikat itu kemudian bertanya lagi, apakah jenis harta yang paling kamu sukai? Malaikat tanya, kenapa benda yang paling kamu sukai sekali? Orang botok itu menjawab, lembu. Lalu dia diberikan seekor lembu yang sedang bunting, yang sedang mengandung anak. Malaikat itu pun berkata, semoga Allah Ta'ala memberkatimu melalui lembu ini. Orang yang kedua, yang pertama nak besar-besar belaka, nak unta, nak lembu. Mana yang ketiga ni rendah diri. Mana sekadar boleh lihat ada apa dah. Sekadar boleh lihat, dah minta lebih-lebih. Tadi minta warna yang cantik, supaya orang tak jijik, supaya orang berakhir dengan dia. Tu golongan yang pertama, yang kedua. Orang yang pertama, yang kedua. Yang ketiga Nabi sebut, seterusnya malaikat itu
pergi kepada orang yang buta seraya bertanya, apakah yang paling kamu sukai? Malaikat tanya kepada orang buta tu. Orang buta itu menjawab, aku berharap agar Allah Ta'ala mengembalikan penglihatanku supaya aku dapat melihat orang. Tu je minta dengan malaikat. Supaya Allah Ta'ala beriku penglihatan, Allah Ta'ala mengembalikan aku penglihatan supaya aku boleh lihat orang. Supaya aku boleh tengok alam ni. Waktu tak minta lebih-lebih. Tak minta mana diberikan badan aku comel lah. Tak macam orang pertama, orang kedua. Malaikat itu lalu mengusaknya, mengusak matanya, sehingga Allah Ta'ala mengembalikan penglihatan dia. Boleh nampak orang dia, boleh nampak alam. Lalu malaikat itu kemudian bertanya lagi kepada orang buta ni. Kepada orang buta, apakah jenis harta yang paling kamu sukai? Musuka harta kenapa? Lalu orang buta itu menjawab, kambing. Aku suka kambing je. Tawaduknya bila ditanya kenapa benda haiwan yang kamu suka, minta kambing je. Orang tadi minta unta, minta lembu. Orang buta ni bila ditanya oleh malaikat, minta kambing saja. Tak minta lebih-lebih. Lalu dia diberikan seekor kambing yang sedang bunting, yang sedang mengandung. Setelah berlalu beberapa waktu, setelah berlalu beberapa waktu, unta, lembu dan kambing pemberian malaikat itu. Pada hakikatnya Allah Ta'ala yang beri. Sebab Allah Ta'ala suruh malaikat tu pergi uji 3 orang ni. Allah Ta'ala pergi uji 3 orang ni. Kambing pemberian malaikat itu berkembang biak sehingga si kusta, orang kusta yang boleh daging, yang boleh unta, unta tadi tu, sehingga si kusta memiliki lembah yang penuh dengan unta. Penuh unta dalam kebun dia, tamak dia, dalam lembah dia. Si botak memiliki lembah yang penuh dengan lembu. Bila lama dah banyak lembu membiak kan. Mana biak banyak lembu tak tahulah berapa tahun. Selepas, dan si buta memiliki lembah yang penuh dengan kambing. Ni mungkin lepas beberapa tahun mungkin ada apa, mungkin lembah yang penuh dengan kambing. Allah Ta'ala beri kepada si kusta, si botak dan si buta. Ini pada zaman Bani Israil dalam cerita. Kemudian malaikat itu selepas beberapa tahun, kemudian malaikat itu kembali menemui si kusta dengan penampilan seperti dirinya dahulu, dalam keadaan seperti yang pernah dialaminya sebagai orang yang berpenyakit kusta. Malaikat pergi ke orang kusta yang sudah sembuh ni, menyerupai orang yang sakit kusta, orang yang macam penyakit yang ditipu oleh orang kusta tu. Pergi kat dia, seraya berkata, sesungguhnya aku ni orang miskin. Padahal dia tak tahu yang minta tu malaikat. Sesungguhnya aku ni orang miskin dan bekalangku telah habis dalam perjalananku. Kini tiada satu pun yang aku harap dapat memberikan pertolongan kecuali daripada Allah dan kemudian daripadamu. Ini minta. Kemudian jadi malaikat ni, lelaki miskin ni, aku meminta kepadamu demi Tuhan yang telah memberi kamu warna yang baik, kulit yang cantik dan harta benda. Aku minta denganmu seekor unta saja. Tak minta lebih, minta seekor unta je. Seekor unta yang dengannya aku boleh meneruhkan perjalanan ini. Mana lelaki miskin ni dalam perjalanan, mana malaikat menyerupai lelaki miskin yang penyakit kusta yang dalam perjalanan, dalam musafir. Kemudian si kusta itu berkata dengan sombong, belagak. Padahal itu pemberian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh malaikat beri. Si kusta kata, urusanku sangat banyak. Malaikat itu kemudian berkata,
sepertinya aku mengenalimu dulu. Sepertinya aku mengenalimu. Bukankah kamu dahulu seorang penderita kusta yang dihina orang dan seorang yang miskin? Kemudian Allah Ta'ala memberimu kurniaan seperti sekarang Allah Ta'ala berimu unta, lembuh, banyak unta dalam lembuh tu. Si kusta lantas menjawab, sesungguhnya aku mewarisi kekayaan ini secara turun-temurun. Dia tak mengaku bahawa pemberian itu daripada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala suruh malaikat beri. Ia cakap pelawak bahawa pemberian ini daripada waris dia, daripada bapak dia, daripada toki dia. Cakap pelawak dia kan, malaikat. Maka malaikat itu pun berkata, sekiranya kamu berbohong, semoga Allah Ta'ala mengembalikan kamu kepada keadaanmu yang dahulu. Kalau kamu cakap nawak, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengembalikanmu macam dulu. Orang yang mana seperti orang yang berpenyakit kusta balik. Lalu selanjutnya malaikat uji orang yang kedua pula. Selanjutnya malaikat itu menemui si batok dengan penampilan seperti dirinya dahulu dan dalam keadaan seperti yang pernah dialaminya. Seraya berkata, mana oleh kerana dia dulu batok, malaikat menyerupai seperti orang batok lah. Orang miskin yang batok tengah dalam mana bermusafir, mana menyerupai dalam macam orang musafir. Seraya berkata hal yang sama kepada si batok sebagaimana dia katakan kepada si kusta. Si batok pun menolak untuk memberikan pertolongan. Si batok pun cakap macam orang tadi juga. Cakap macam orang tadi juga, sebagaimana hanya si kusta. Ini macam kata ni bukan daripada orang, bukan daripada orang beri. Mana harta daripada waris-waris aku, turun-temurun daripada ayah, daripada nenek moyang aku. Bukan daripada Allah Ta'ala, bukan daripada orang beri ke aku. Lalu malaikat khabar kepada si batok ni, sekiranya kamu berbohong, semoga Allah Ta'ala mengembalikan kamu kepada keadaanmu yang dahulu. Ujian Allah Ta'ala nak uji. Lepas Allah Ta'ala beri nikmat, Allah Ta'ala uji pula. Orang ni bersyukur tak kepada Allah Ta'ala ataupun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga pula, seterusnya malaikat itu menemui si buta dengan penampilan seperti dirinya dahulu dan dalam keadaan seperti yang pernah dialaminya, seraya berkata, mana ia menyerupai orang buta pula. Malaikat menyerupai orang buta dalam keadaan mana menyerupai orang yang bermusafir, orang yang buta. Sesungguhnya aku orang miskin dan bekalamku telah habis dalam perjalananku. Dalam miskin habis dah, bekalan aku dah habis dah. Aku nak mana malaikat ni khabar, kini tiada satu pun yang aku harap dapat memberikan pertolongan kecuali daripada Allah dan kemudian daripadamu. Tak ada orang nak bantu aku. Aku minta sangat, aku berharap sangat mu tolong aku. Mengharap aku minta sangat mu tolong aku, membantu aku. Kemudian jadi aku meminta kepadamu seekor kambing yang dengannya aku boleh meneruhkan perjalananku ini. Itu sekambing. Kambing, moga-moga dengan sekambing ni aku boleh, moga-moga dengan seekor kambing ni aku boleh meneruhkan perjalanan musafir aku ni. Lalu si buta berkata, si buta ni seorang yang bersyukur kepada Allah. Tak macam tadi dua orang tadi kufur nikmat, tidak berterima kasih di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Dahulu aku juga buta. Dia khabar, dahulu aku juga buta. Lalu Allah Ta'ala mengembalikan pelihatanku. Maka ambillah apa yang kamu mahu dan tinggalkanlah apa yang kamu mahu. Ambillah banyak mana pun. Demi Allah,
aku tidak akan membebani kamu hari ini dengan meminta ganti rugi terhadap sesuatu yang telah kamu ambil kerana Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu lalu berkata, peganglah, peliharalah hatimu. Mana sebenarnya kamu sedang diuji. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meredaimu. Allah Ta'ala reda kepadamu, malaikat khabar, kepada si buta ni. Dan Allah Ta'ala murka terhadap kedua-dua orang kawanmu, si kusta dan si botok, sebab tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri nikmat, tidak mensyukuri, tidak membantu orang miskin, tidak membantu orang dalam perjalanan. Dahlah tidak mensyukuri, dahlah kabur harta tu daripada nenek moyang dia. Cakap pelawak pula dengan malaikat, padahal itu pemberian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh malaikat beri, Allah Ta'ala suruh malaikat beri kepada dia. Mana ulama mengatakan, di antara pengajaran hari ini sikit ulama kata, wajib mensyukuri nikmat dan tidak kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala beri rezeki, antaranya Ta'ala beri rezeki banyak, kita kena syukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala beri. Antaranya kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Antaranya kalau ada orang yang miskin, beri bantuan kepada orang miskin. Kena ingat, mana dulu aku susah, sekarang Allah Ta'ala beri rezeki. Mana orang tu susah, orang tu mengalami apa yang aku alami, tolong dia, bantu dia, redakan kesusahan yang ada pada diri dia. Mana maka orang tu orang yang syukur, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang, mana ada seorang tu, seorang Badawi, dia berdoa kepada Allah Ta'ala di hadapan Kaabah. Dia mengatakan, jadikan aku di kalangan orang yang sedikit. Sayyidina Umar pelik. Apa? Sayyidina Umar tanya, apa mu berdoa jadi kamu di kalangan orang yang sedikit? Orang lain minta banyak lah ke? Mu ni pelik, minta jadikan kamu di kalangan orang yang sedikit. Orang lain minta banyak rezeki, banyak ni. Lalu dia kata, ya Amirul Mukminin, tidakkah Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sahaja di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Dan aku berdoa kepada Allah Ta'ala supaya aku jadikan aku di kalangan orang yang sedikit. Orang yang sedikit, mana orang yang sedikit, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur doa amal mana? Orang yang sabar ramah, sabar di atas kesusahan ramah. Tapi bila diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, lalah dak ingat Allah Ta'ala, dak patuh kepada perintah Allah Ta'ala, dah macam-macam lagi. Tu pesan manusia bila Allah Ta'ala beri rezeki, beri nikmat kepada dia. Kemudian ulama kata, kekikiran dan kedustaan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Macam dalam hadisnya, bila kikir, bila bakir, dahlah bakir, cakap pelawak pula, mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Mula-mula Allah Ta'ala beri nikmat, hilang daripada kusta. Bila cakap pelawak, bila bakir, Allah Ta'ala beri balik penyakit kusta, habis dan hilang sekali nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Itu di antara pengajaran panjang. Isyak dah kita bertilu, minta maaf banyak-banyaklah kalau ada salah dan silap. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.